Baik, insyaallah. Baik, kita mulakan kuliah pada malam ni. Kita sama-sama membaca kitab ila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala al-kiram ashab rizam sya'ullahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiril mu'minina allazina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana makisina fihi abada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyina wa habibina wa maulana Muhammad imamil muttaqin wa qaddan jahidin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Maksudnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat orang-orang beriman dan berilmu di kalangan kamu akan beberapa derajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, may yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Maksudnya barang siapa dikehendaki Allah Ta'ala akan kebajikan dan saya berikan fahaman dalam agama. Ya mati silakan Tuan Imam, seterusnya Tuan Bilal, Jawatan Kuasa Surau, sidang jemaah muslimin muslimat, mukminin mukminat wa ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia rahmat daripada Allah, sekali lagi kita dapat bersama pada malam ini untuk kita sambung kitab Bidayatul Hidayah. Adab-adab orang yang kita kenali tetapi bukan sahabat karib. Saya punya ni 176. Dan apabila engkau melihat daripada mereka, betul tak? Betul kan? Gitu. Ini ada kitab bersama. Ni kitab bimbingan mukmin Itu kata nak cadang baca kitab ni boleh. Dia banyak cetakan lah. Ni salah satu cetakan terbaru lah, bimbingan mukmin. Jadi karang kitab asalnya kitab Arab yang dikarang oleh Muhammad Jamaluddin Al-Qasami. Muhammad Jamaluddin Al-Qasami itu pengarang kitab Mau'izatul Mukminin. Dia Arab dia Mau'izatul Mukminin. Dalam terjemahan dia bimbingan mukmin ataupun bimbingan mukminin. Dia ni merengkaskan kitab ni, merengkaskan kitab Ihya Ulumuddin.
yang dikarang oleh Imam Ghazali, ringkasan lah. Gitu. Kalau Ihya Ulumuddin tu banyak jilid sebenarnya, kita Arab pun banyak jilid. Baik. Kalau setuju boleh order lah. Kalau tak setuju, cadanglah kitab lain. Cadanglah kitab lain kalau tak setuju. Banyak lagi kitab lain lah kalau nak. Tapi kalau nak teruskan, kenalah belilah banyak sikit ataupun share lah mai-mai. Mungkin kalau beli banyak mungkin dapat kurang diskaun kan. Gitu. Boleh InsyaAllah. Dah tengok dah kita ni? Belum. Dia tengok dah. Kemudian yang link tu jangan lupa. Link kehadiran. Jangan lupa isi. Baik, insyaAllah. Dan kitab yang ini pun dah semakin dah nak habis dah ni. Tinggal sikit lagi. Beberapa muka surat lagi habislah. Baik, kita sambung di muka surat 176. Adab bersahabat dengan orang yang kita kenali tetapi dia bukan sahabat karib. Bukan sahabat, tapi dia kenal. Kita kenal dia. Kita kenal sahabat tu, tapi dia bukan kamcing lah gitu. Tak adalah anggota pilih. Kalau kita sahabat karib ni pergi mana-mana pun sama kan. Pergi menjom, pergi menyalur sama. Pergi cari gusar sama, cari gusar. Pergi pakan sama, pergi pakan. Itu sahabat karib. Kalau bukan sahabat karib ni, sesekali jumpa tapi kenal lah. Time kenduri tu jumpa lah. Time ada kuliah jumpa lah. Gitu. Itu namanya sahabat yang kita kenali tapi bukan sahabat karib. Baik. Kita teruskan tentang surat 176 saya punya. Yang tuan punya muka surat apa? 164. Baik. Dan apabila engkau melihat daripada mereka akan kemurahan daripada segi harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kamu kepada Allah yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu. Nampak? Beruntunglah kalau kita dapat berkawan. Walaupun mungkin kita tak kenal, tapi bila kita susah, dia hadirlah. Dia hadirlah waktu kita susah tu. Dia bantulah, tolong. Kadang rakan satu pejabat, rakan satu kilang, satu ofis, satu kilang. Walaupun mungkin sahabat karib kita tak adalah kancing sangat, tapi kalau time kita susah tu dia bantulah, tolong, gitu kan. Jadi bila kau lihat pada mereka akan kemurahan dengan harta atau kebaikan pada pergaulan, maka bersyukurlah kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang telah mencampakkan kecintaan mereka terhadap dirimu, sebabkan kita susah kan, menderita kesempitan hidup. Kerana hidup ni macam roda, ada masa kita senang, ada masa susah, ada masa kita gembira, ada masa kecewa, ada masa kan marah. Tak adalah marah senantiasa. Kalau marah 24 jam tu tak betul lah. Adalah something wrong lah. Mesti marah je. Bongi lah, 24 jam bongi kan. Mana ada wire short lah tu. Tak betul lah. Sesekali marah tu biasalah, normal kan. Baik. Dan bila engkau melihat daripada mereka akan kejahatan, maka serahkanlah urusan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka buat jahat pada kita, menghina kita, tu serahkanlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala membalaslah. Dan melindunglah diri kita kepada Allah daripada kejahatan mereka, dan jangan engkau berkata bagi mereka, jangan cakap, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Lima lam ta'rifu haqqi. Dia kata, wa ana fulan min fulan, wa ana fadil bil ulum. Fa inna zalika min kalamil hamqi.
Hamki. Baik, kenapa kamu tidak mengetahui kedudukanku? Aku adalah si Fulan bin si Fulan. Aku adalah si Fadil Fulan bin Fulan yang mempunyai banyak kelebihan daripada segi ilmu. Aku ni orang hebat, kan? Ada ni ulama, aku ni banyak ilmu dan sebagainya, kan? Jadi kalau ada orang buat satu kejahatan pada kita, tu kita minta lindung pada Allah lah, jangan kena pada kita lah. Janganlah berterusan kena pada kita. Kerana perkataan itu adalah seperti perkataan orang jahil, dan yang lebih jahil daripada itu lagi orang yang menganggap dirinya suci dan memuji diri sendirilah. Jadi anggap diri ni suci, dia ni maksum, dia ni hebat, dia ni bagus. Orang semua tak hebat, dia je yang hebat, dia sekolah tinggi, pelajaran tinggi tu, kan. Jadi orang lain ni semua cikai lah. Cikai je. Cikai, kan. Cikai ni maknanya istilah yang orang lain macam teruk lah je tu. Darjatnya tinggi, rendah sangat lah. Yang tinggi ni dia je lah yang tinggi. Jadi tak sepatutnya dia kena macam tu. Jangan macam tak hormat pada dia lah, sebab dia ni tinggi. Sedangkan baik buruk itu semua asalnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik buruk tu memang Allah Taala dah tuliskan. Di azali memang dah Allah Taala tulis apa yang berlaku pada kita. Macam tu. Betul? Baik. Kemudian, dan ketahuilah olehmu bahawa Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencelamu kecuali kerana ada dosa yang telah engkau lakukan. Allah Ta'ala tidak menuturkan lidah mereka untuk mencela diri kita kecuali kerana ada dosa. Ada dosa lah yang kadang kita tak nampak lah, yang kita tak perasan, ataupun mungkin dia tak perasan. Contohlah dia kena cela pada orang lain, mungkin dia tak perasan dosa dan kesilapan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? So sepatutnya kita kena muhasabah dirilah, ataupun orang berkenaan tu kena muhasabah dirilah. Maka mintalah ampunlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala daripada dosa-dosamu, dan ketahuilah bahawasanya yang demikian itu adalah salah satu daripada deraan Allah, dia kata. Ini merupakan salah satu daripada deraan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap dirimu sendiri. Nampak? So janganlah kita nak bongi-bongi, jangan nak marah, kan? Paling tidak pun, kan, untuk kita redha benda tu berlaku, mana senyaplah, diam lebih baik daripada kita bercakap-cakap. Kalau kita cakap-cakap kan mungkin banyak salah, banyak silap. Cara paling mudah diam. Bila diam kan, kita pun tak ada nak menyakitkan itu orang. Bila kita cakap kan mungkin ada banyak salah, banyak silap dan sebagainya. Kalau sebut di dalam kitab syarah ni, dia kata, jangan kamu mencela mereka, dan jangan kamu kata pada mereka, kenapa kamu tidak tahukah hak aku, sedangkan aku ni si Fulan bin si Fulan, aku orang yang lebih daripada bab ilmu. Kerana demikian ialah cakap orang-orang yang tolol, yang cetek akal dia. Itu cakap orang tolol lah, orang yang jahil lah, macam tu. Seteruk-meruk manusia yang rosak akal itu adalah orang yang memuji dan menyebut dirinya sendiri dengan banyak kebajikan dan banyak ilmu, dan terbangsa kepada orang-orang yang berkelebihan dan para alim ulama. Mencela sahabat itu lebih baik daripada memutuskan sahabat. Menyindirkan celaan itu lebih baik daripada menjelaskannya. Menulis celaan itu lebih dari menyebutkan dengan mulut. Menanggung cuai sahabat itu lebih baik daripada semuanya. Wallahu alam, pas itu. Baik, seterusnya, dan naklah engkau mendengar segala percakapan mereka yang benar. Naklah kamu dengar segala percakapan mereka yang benar,
dan tidak mengambil peduli dengan perkataan mereka yang batil atau keji. Jadi kalau dia cakap benar, cakap betul, kita ambil lah cakap tadi. Kan? Kita ambil cakap dia. Kalau cakap dia tu benar. Tapi kalau cakap dia batil, cakap kosong, cakap yang ada unsur-unsur fitnah dan sebagainya, so lebih baik kita kan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu lebih baiklah. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Itu jangan kita pedulilah. Macam tu. Boleh. Dan hendaklah engkau menyebut kebaikan mereka dan berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Kebaikannya kita sebut, tapi keburukannya tu diam. Berdiam daripada memperkatakan kejahatan mereka. Tapi kalau kejahatan tu dah tahap melampau, kejahatan dah semua orang kena makhluk kena kan kejahatan dia, itu tak boleh diam lah. Okay? Dia kalau diam tu dia dah macam ada hadis tu, syaitan akhras, syaitan bisu. Syaitan bisu istilahnya lah. Kalau kita nampak benda tu batil kan, mungkar, so kita tak boleh diam. Kita kena beritahu lah pihak yang berkuasa. Okay tu. Tapi kalau hanya sekadar kejahatan individu sahaja, dia seorang perseorangan saja, tak ada kaitan dengan orang lain. Kalau ana kan yang kena pun 1-2 orang je kan. Itu kita senyapkanlah lebih baiklah. Minta dia sedarlah macam tu. Minta dia ingat kepada Allah Taala di atas dosa-dosa dan juga kesalahan dia tadi. Macam tu. Mungkin dengan tu mungkin dia dapat berubah, dapat memperbaiki dirinya, dan mungkin dia kata dia pun tak sengaja melakukan perbuatan tadi, bukan kehendak dia. Dia tak ada niat pun nak buat. Okay? Baik. Seterusnya, jangan pula kamu bercampur dengan ulama ahli fiqh. Macam tu. Jangan pula kamu bercampur dengan ulama ahli fiqh. Ahli fiqh. Pada zaman itulah kitab tu dikarang lah. Pada zaman kitab ni dikarang, kitab asalnya, kitab Bidatul Hidayah ni dia ada bahasa Arab. Kitab ni bahasa Arab dia ada, Bidatul Hidayah ni. Ini terjemahan dia. Terjemahan dia pun pada ni pun dah cetak, saya punya 1999 cetakan. Saya 93. Tahun berapa? 93. Terjemahan kitab Bidatul Hidayah ini dapat diselesaikan di Zawiyah Ghazaliyah tersebut pada hari Khamis 16 Rabiul Awal 1414 bersamaan 3 September 1193. Ini terjemahan dia. Sedangkan Imam Ghazali meninggal pada tahun 505 Hijrah. 505 Hijrah. Jadi masa tu tuan-tuan pun dah berlaku dah masalah khilafiyah, masalah perbalahan di sudut fiqh. Kan, perdebatan aja tu. Jadi kata Imam Ghazali, kalau dalam keadaan macam tu, apa pandangan dia? Kata Imam Ghazali, dan janganlah engkau bercampur dengan ulama ahli fiqh pada zaman ini. Pada zaman dia lah, pada tahun 505 Hijrah. Dia meninggal pada tahun tu. Mana sebelum tu. Apatah lagi mereka yang hanya banyak sibuk dalam masalah khilafiyah dan perdebatan. Itulah ilmun masail khilafiyah. Maka jauhkanlah mereka kerana mereka sentiasa menantikan kebinasaanmu dengan sebab hasad dengki yang ada dalam hati mereka. Ada hasad dengki lah. Sebabnya kita tak cukup hanya sekadar fiqh. Kita kena ada tasawuf juga, akhlak tasawuf kan. Kerana tasawuf ni lebih membina luaran dan juga dalaman kita. Luaran dan juga
dalam kita. Tazkiyatun nafsi, pembersihan jiwa daripada sifat-sifat hasad dengki, buruk sangka, riak, takabur, sum'ah, kan? Berbagai lagi lah, kan? Berbagai-bagai lagi lah sifat-sifat mazmumah ni. Jadi dengan cara kita belajar tasawuf, maka dapat membersihkan diri kita lah, insya-Allah, daripada sifat. Kalau fiqh saja tak boleh, parah. Ya tu. Tapi fiqh bukan makna tak penting. Fiqh pun penting juga. Yang kata fiqh tak penting, nak sembahyang pun kena ada fiqh. Nak angkat wuduk pun ada fiqh, sah batal, kan? Baik. Mereka berani menghukum secara pasti pada suatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Ini sikap ulama fiqh lah masa tu, ulama fiqh. Mereka bukan hanya sekadar sibuk dalam masalah khilafiyah, malah ada juga sifat hasad dengki dalam hati mereka. Kemudian mereka berani menghukum secara pasti pada suatu yang hanya mereka sangka terhadap dirimu. Dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu. Ni yang parah ni. Ni orang tak ada tasawuf akhlak kan. Mereka sentiasa sebut aibmu. Bila kau luput daripada pandangan mereka. Depan kita, bahasa cantik. Cantik kan, berbunga-bunga bahasa depan kita lah. Belakang kita, siap. Siap lah. Bahasa kotor, bahasa teruk lah digunakan. Dia kata kita ni tak boleh pakai, kan? Dia kata kita ni tak beramal, kan? Kau jangan campur ke dia. Dia tak beramal. Dia tu penipu, pembongkak, pembohong, semua ada kat dia. Semua ada kat dia. Depan kita, kau baik, kau bagus, kan? Bagus, kan? Saya tengok tuan ni baguslah, setiap hari pergi masjid, suar bagus. Belakang kita, contoh ni contoh je. Baik. Dan mereka sentiasa menyebut keaibanmu, kan? Bila kau luput daripada pandangan mereka, bila luput je siap. Berdepan je bahasa cantik, manis, sedap. Kejap semut pun tak matilah macam tu. Kalau ada semut lah, kejap tak mati. Mereka suka menyebut-nyebut kesalahanmu apabila mereka berjumpa sesama sendiri. Lalu akhirnya mereka akan berani berhadapan dengan kau dan berterus terang menyebut kesalahanmu dengan dada yang penuh meluap-luap kemarahan. Masya Allah. Bila time dia tak ramai, dia sebutlah keaiban kita, tapi dia tak beranilah terang-terang. Bila dia dah ramai tu, dia dah ada tim dia kan. Tim tu ramai pula yang jack dia. Jack dia kan. Yang angkat dia ramai lah. Puji-puji dia dan sebagainya. Akhirnya dia akan mencela kamu lah. Terang-terangan dia cela. Dia kata kita ni bodoh, tak belajar, tak mengaji, semualah. Mana bahasa-bahasa yang kesat lah, kotor-kotor je, bahasa kotor lah. Dia bukanlah kaipan kita. Baik. Sebenarnya ketika itu mereka tidak memaafkan lagi sebarang kesilapanmu dan tidak mengampuni apa jua ketelanjuranmu dan tidak menutup keaibanmu. Bahkan mereka akan menghitung segala kesalahanmu yang halus-halus. Salah sikit je dia mulalah. Sikit je silapnya kita dengan dia mulalah. Benjelo-jelo lah tu. Dia kutuk kita. Kan? Kesalahan kita tu tak banyak, sikit je. Tapi dia punya kutukan tu lah tak tahan. Menjela-jela kan, penuh. Buka segala kelemahan, keaiban kita dan sebagainya. Dia akan downkan kita lah. Habis-habis down. Ada orang macam ni tuan, parah tuan. Tak baiklah kita bergaul macam ni. Jauhkanlah. Jauhkan diri kita daripada orang-orang yang sifat macam ni lah. Macam tu. Baik, seterusnya mereka sebenarnya sangat hasad. Mereka sangat hasad padamu, kan, atas segala nikmat yang kau dapatkan.
sama ada besar atau kecil. Setelah itu mereka menggalakkan orang lain pula memusuhimu. Nampak? Jadi mereka ada sifat hasad dengki dalam diri dia lah, terpahat dalam diri dia sifat hasad dengki, busuk lah, istilah kita busuk hati lah itu. Busuk hati kan. Kemudian dia carilah mana-mana silap kita tu, lepas tu dia sebarkan kan. Kemudian dia menggalakkan orang lain pula memusuhi kita. Bukan saja dia musuh pada kita, mencela kaipan kita, malah dia kempen lah, istilah kita kempen lah kan. Dia kempen pula orang lain supaya mencela kita, aib kita. Carilah mana dia cari dia kesalahan kita tu. Biasa kan itu lah. Dia cari kesalahan kita. Apalagi kalau kita tak sokong dia kan, kita pula tak sokong dia, dia cari semacam kesalahan kita. Gitu. Biasalah. Itu juga kalau dalam orang bertanding pilihan raya pun itu juga. Dia akan mengaibkan kawan dia, lawan dia tu. Kan? Dia akan bukalah kelemahan lawan dia tadi. Supaya dia dapat menang kerusi tersebut. Itu biasalah kan. Yang ni pula burukkan orang ni, yang ni buruk orang sana pula. Itulah masalah kata politik ni kan, gitu. Biasalah benda-benda buka aib ni, biasalah buka aib lawan. Kan tujuannya nak menang lah kursi tersebut, itu biasa tu. Biasanya untuk mereka suka menabur fitnah dan berita-berita kosong. Dan seandainya mereka suka kepadamu, maka itu hanya satu kepura-puraan sahaja. So kalau suka pun suka macam mana suka je tu lah. Berlakon lah istilah kita kan. Pandai berlakon kan, itu depan kita cantik, bahasa bagus, pujinya bahasa, banyak bahasa pujian lah. Kalau kita depan dia, kita belakang kita pula, tu banyak bahasa celaan. Baca celaan. Baik. Seandainya mereka suka padamu, maka itu hanya kepura-puraan. Dan jika mereka marah padamu, maka yang tersimpan dalam hati mereka lebih besar daripada apa yang mereka zahirkan. So kalau dia marah kita pun, mana dalam hati tu ke meluap-luap dah tu kemarahan tu. Yang keluar tu tak banyak, depan kita tak banyak kemarahan dia keluar, tapi dalam hati tu masih lagi bersarang lah itu. Bengkak lah istilah kan, hati tu bengkak lah. Ni yang payah kan. Kalau kita bercampur dengan orang macam ni lah. Yang dikatakan tadi, adab dengan orang yang kita kenali, tapi dia bukan sahabat karib kita. Dia bukan sahabat karib kita. Kita kena macam tu je lah. Kena macam tu je. Time pelihara kenal lah. Betul tak? Kita tengok kalau orang bertanding pelihara, time pelihara raya lah masa tu dia kenal je. Habis pelihara raya tak kenal. Hilang. Ada yang waktu nak bertanding, kata kempen tu macam tu lah, kenal. Bila dah menang, dah tak kenal. Bila kenal balik, 5 tahun akan datang. 5 tahun akan datang, kenal balik. Itu biasalah orang nak bertanding berlari kan gitu. Baik, seterusnya, zahir mereka diperhiasi dengan makanan pakaian indah, tetapi hati mereka seperti hati serigala. Masya Allah. Pakaian mereka pakaian yang indah, zahiran lah, tapi hati mereka dengan hati yang serigala. Serigala faham lah. Okay. Sifat serigala dia tak macam anjing lah. Anjing dengan serigala berbeza kan, gitu. Anjing serigala berbeza. Walaupun dari segi macam bentuk tubuh, jasmani lebih kurang sama je. Bentuk anjing dengan serigala ni lebih kurang je. Tapi anjing boleh dibawa berkawan lah oleh manusia lah. Mana boleh membantu manusia lah urusan harian manusia. Tapi kalau serigala
dia tak boleh. Sebab dia segala ni memang tabiat kehidupannya memang dalam hutan. Segala ni memang tabiat kehidupan dia dalam hutan dan dia tak bercampur dengan manusia. Sebab serigala. Sedangkan anjing kehidupannya kan dengan manusia. Dia dekat dengan manusia dan dia tak takut dengan manusia. Dan dia tak makan manusia. Kecuali kalau anjing gila lain lah. Dia akan gigit lah macam tu. Manusia. Maksudnya, apa yang kita sebutkan ini adalah satu kenyataan yang dapat dilihat dengan jelas kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesiapa yang bersahabat dengan mereka pasti ia akan rugi. Dan sesiapa bergaul dengan mereka pasti dia akan mendapat kehinaan. Nampak? Jadi sesiapa yang bergaul dengan orang macam tadi, kan golongan ulama fiqh tadi, ulama fiqh tapi dia sibuk dengan masalah khilafiyah. Bukan semua ulama fiqh tak baik, tak bagus. Ramai ulama fiqh yang bagus. Kerana mereka mulakan fatwa hukum dan sebagainya. Dan mereka juga menegakkan benda yang batil, benda yang hak, mereka akan kecam. Mereka yang hak, mereka perjuangkan. Benda yang batil, mereka akan pastikan dia batil itu tidak diikut manusia lah. Dia akan serang habis-habisan benda yang batil. Senang benda yang hak, dia akan cuba tegakkan dengan semampu mungkin. Itu golongan ulama fiqh yang beramal dengan ilmu dia. Yang tak beramal ilmu dia, dia acik berbalah masalah-masalah khilafiyah tak habis-habis. Gitu. Baik. Sebenarnya, maka inilah keadaan kebanyakan orang yang telah menunjukkan persahabatanmu, maka betapa pula kau dapati jikalau seorang itu berterus terang menganggap engkau sebagai musuh. Maka inilah kebanyakan orang yang menunjukkan persahabatan denganmu. Banyak orang macam inilah. Persahabatannya orang kata zahiriat saja nampak bersahabat dengan kita. Hakikatnya dia bermusuh kita. Itu lebih bahaya, lebih bahaya daripada orang-orang yang berterus terang dengan kita musuh kita. Orang yang berterus terang bermusuh kita itu lebih senang. Kita kenal kan, kita urus dan kita kenal. Berbanding dengan orang yang senyap-senyap musuh kita. Senyap-senyap musuhnya kan. Fitnah kita, kan dicaci kita, sedangkan kita tak tahu, tapi rupa-rupanya tiba-tiba dah meletup. Betul tak? Ataupun orang yang menghantar sihir ya. Seseorang yang menghantar sihir kepada orang lain. Orang lain tu, orang tu dia tak tahu yang sihir itu adalah sihir ataupun sibi, mesti dia tak tahu. Bila time tahu bila rawatan. Kan buat ruqyah, rawatan dan sebagainya. Masa itulah baru tahu si A yang hantar kan dia. Melalui lidah jin tadilah, kalam jin tadi dia berbicara. And dia katakan aku dihantar oleh si Anu bin si Anu. Baik. Selagi mana jin tu tak beritahu, dia tak tahu jugalah siapa yang hantar. Baik, seterusnya berkata Qadi Ibnu Ma'ruf radhiyallahu ta'ala anhu, fahzar aduwaka marratan wahzar sadiqaka alfa marratin bal rubba in qalaba sadiq fakana arafa bil madar. Maksudnya, berhati-hatilah kepada musuhmu sekali dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Nampak? Bahasa tinggi tu. Berhati-hatilah pada musuhmu sekali. Sebab musuh ni nampak dia menzahirkan diri dia musuh kita. Tetapi sahabat kita, kawan kita kan, itu yang kadang-kadang dia musuh kita tak tahu. Itu yang bahaya kan. Itu yang bahaya. Ada je macam tu. Dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali.
Nampak? Contoh yang berlaku pada Nabi Yusuf. Nabi Yusuf AS kan. Siapa yang mencampakkan dia dalam perigi? Siapa? Abang-abang dia sendiri. Mana orang yang dia sentiasa berjumpa setiap hari. Sentiasa berjumpa, bermain, bergaul kan. Makan sama, minum sama kan. Abang-abang dia. Rupa-rupa siapa yang musuh dia? Abang dia sendiri yang campak ke dia dalam perigi. Dia nak bunuh dia. Nampak? Itu yang bahaya tu. Bukannya orang luar, kawan lain. Itu yang berlaku kan. Maksudnya, berhati-hatilah daripada musuhmu sendiri dan berhati-hatilah daripada sahabatmu 1000 kali. Kemudian barangkali sahabatmu akan bertukar menjadi musuh pada suatu masa kelak, maka ia lebih tahu bagaimana untuk menyakitimu. Nampak? Berhati-hati dengan sahabat ni, kerana bila sahabat jadi musuh pada kita, dia tahu segala kelemahan kita. Dia tahu segala rahsia kita. Dia tahu aset kita berapa. Berapa duit kita semua dia tahu. Berapa tanah kita semua dia tahu. Sebab dia sahabat kita, lalu bergaul. Nampak? Tapi bila jadi musuh, itu yang payah. Nauzubillah min zalik lah. So janganlah benda tu berlaku pada kita lah. Jauh, masalah jauh kan. Baik. Baik, sebenarnya. Dan berkata Abu Tammam. Abu Tammam dengan makna yang sama. Dia kata, aduka min sadiqika mustafad. Fala tastaksiranna minas sihab. Fa inna da'a aksara ma tarahu yakunu minat ta'am wasyarabi. Katanya banyak musuh yang jadi daripada sahabatmu. Oleh itu janganlah kau memperbanyakkan sahabat. Masya Allah. Jangan duk banyak sangat bersahabat. Banyak sangat follower ni payah juga. Macam follower kan. Sebab dalam follower tu pun kan ada juga dia mencari kelemahan kita kan. Mencari kelemahan kita, keaiban kita. Follower. Baik. Cuba kau lihat kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan dan minuman. Fa inna da'a aktsaru ma tara yakunu minat ta'am wasyarab. Cuba kau lihat kebanyakan penyakit adalah berpunca daripada makanan dan minuman. Tak tahulah kenapa dikaitkan ke situ. Cuma tadi berkenaan dengan sahabat adalah supaya kita sentiasa pelihara, menjaga diri kita dan sahabat kita. Baik. Dan jadikan dirimu seperti yang dikatakan oleh Hilal bin Ala dalam syairnya. Lama afauta walam ahfik ala ahadin arahta nafsi min hammin adawat. Inni ahayyi aduwi inda ru'yatih liarfa'a syarri anni bitahiyyah wa uzhiral bishra lil insani ubghidu ka'annahu qad mala'a qalbi masarrati walastu aslamu mimman lastu a'rifahu fakaifa aslamu min ahlil mawaddati. An-nasu dawa'ul mahdu tarkuhum. Betul. Tarkuhum wa fil jafai lahum qat'ul akhwati. Fasalimun nasu taslam min ghawayatihim wa kun harisan ala kasbil mawaddati. Wa khaliqun nas wa wasbir ma bulita bihim asamma abkama a'ma zatak tayati. Zatak tayati artinya sampai situ dah boleh dah. Panjang lagi tu, sikit lagi dah.
Lepas tu penutup dah habis. Sekali lagi habis kot. Ha? 2 kali. Tak 2 kali ke sekali? Ke sekali kot. Ha? 2 kali. Okey, 2 kali. Boleh? Wallahu a'lam bissawab. Kita khatam kitab ni boleh buat kenduri makan-makan. Hafiz. Ada soalan tak? Tak ada? Tak ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma zidna ilman nafi'a wa yaqina sadiqa wa ma'lum taqabbala wa rizqan halalan wa barakatan katsira. Wasi'an ya fatah ya alim wa lana qulubana bi nuri ma'rifataka wa tahlana fi arifin. Allahumma faqina bidin Allahumma faqina bidin. Allahumma ij'al hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Qaballallahu minkum.